Suatu ketika dahulu, keluarganya pernah dibenci sebagai keluarga paling miskin di Besut. Kesusahan hidupnya dahulu amat berbekas di hatinya hingga kini. Berbekalkan modal RM30, saya las sepinggan, saya keluar dengan motor borok saya tu, saya melangkah keluar. Dan bawa diri saya untuk cuba mencari satu kehidupan baru. Saya keluar tu pada pukul 10 malam. Bila saya keluar pada pukul 10 malam tu, bersama saya keluar tu jugalah saya mengharapkan akan adanya sebutir bintang yang menjadi sinar di dalam kehidupan baru saya. Ini merupakan ladang sawit yang saya beli beberapa tahun lepas yang berkeluasan lebih kurang dalam hampir 100 hektar. Tidak pernah menyangka dahulunya bergelar pengutip sampah, kini sudah menjadi jutawan muda dalam bidang hartanah. Percaya pada rezeki Allah, itulah yang membuatkan insan ini bangkit serta berbakti pada insan lain sehingga hari ini. Baik, kembali dalam Malaysia hari ini itu sedikit perkongsian tentang siapa individu yang akan kita bawakan ataupun kita akan berbicara dengan beliau ini. RM1.30 tu, ya Allah. Kalau kita tengok RM1.30 apa sangat yang kita boleh buat, tapi kan, RM1.30 tu sekarang ni mengubah nasib beliau. Kita perkenalkan sekali lagi Muhammad Azlan Abdullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. dari Terengganu ni? Ya, Besut Terengganu. Besut Terengganu. Memang tinggal di Besut ke ataupun sekarang ada di tempat lain? Tinggal di Besut. Tinggal di Besut. Masih lagi tinggal di Besut? Masih lagi. Bila sampai KL hari ini? Semalam. Semalam sampai dah. Okay, Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak semata-mata datang ke Malaysia berkongsi pastinya insya-Allah cerita yang daripada RM30 tu kini bergelar jutawan muda, insya-Allah memberi inspirasi pada kita semua kan? Pastinya. Okey, adik-beradiknya ramai. Katanya berapa orang, Cik Azlan? 21 orang, seibu dan seayah lah. Ya. 21 orang, masya-Allah. Ya. Apabila dilihat sebagai keluarga besar tetapi miskin, bagaimana situasi keluarga kalau boleh dapat kongsikanlah? Sebab kalau adik-beradik ramai biasanya macam-macam boleh dilakukan kan? Ya. Okey. Dia apabila kita berada dalam satu kelompok keluarga yang besar dan dengan ayah yang bekerja buruh kampung saja, mak sebagai suri rumah, memang kemiskinan itu satu cabaran hidup. Kemiskinan satu cabaran hidup. Dan saya sendiri positif terhadap kemiskinan. Okey. Jadi apabila kemiskinan menjadi satu cabaran, dia mendorong saya untuk mencari jalan keluar untuk membina satu kehidupan yang lebih baik. Itulah yang bermula daripada kutip sampah sampai sekarang dalam bidang hartanah. Maknanya masa mengutip sampah tu dah ada pemikiran begitu dah? Dah ada sejak daripada kecil. Sebab apabila kita dalam kemiskinan, kita mesti mencari jalan keluar untuk bina sebuah kehidupan yang lebih baik daripada sebelumnya. Tapi ada setengah yang kita tahu juga kisahnya. Bila mereka ni berada dalam kemiskinan tu, jalan yang mereka cari adalah dadah, jalan mereka cari adalah mungkin bergaul dengan mereka yang ni untuk menghilangkan stres dan sebagainya tu. Ada pernah terdetik ataupun memang secara sebenarnya memang totally different, berbeza langsung dengan pemikiran orang lain? Saya rasa berbeza. Sebab kemiskinan tak boleh menjadi alasan untuk kita berundur ke belakang mencari melalui jalan yang salah. Tapi kemiskinan tu dia mesti menjadi satu cabaran, lonjakan untuk kita terus ke depan. Baru kita boleh berjaya. Dan manusia hanya ada satu titik dalam kehidupan. Orang-orang yang gagal, biasanya dia jadikan titik itu sebagai noktah dia untuk berakhir di situ. Kalau miskin, tak apalah. Miskin ni aku dah warisi turun-temurun. Tapi kalau yang kaya pun, setengahnya fikir macam tu juga. Tak apa, kekayaan ni kiranya tradisi akan datang zaman berzaman. Dia tak macam tu. Satu titik. Kalau orang yang berjaya, dia jadikan titik itu sebagai satu titik untuk dia bermula. Dan saya memilih untuk menjadikan titik itu sebagai titik permulaan. Daripada mengutip sampah dengan miskin untuk sampai ke sekarang. Okey, melihat kemiskinan itu sebagai satu pendorong lah ya kepada sikap untuk berubah. Tapi mesti ada motivasi tertentu. Macam contoh orang tu dia tengok pemain bola sepak, misalnya satu hari aku nak main untuk Malaysia. Kalau Azlan, Cik Azlan macam mana? Apa yang dilihat? Kejayaan siapa?
saya ada dua skop pandangan di sini. Satu, disebabkan keluarga kami ini miskin, betul-betul miskin dulu dan pernah dibanci sebagai keluarga yang paling miskin di daerah Besut dengan bilangan keluarga yang begitu ramai. Jadi saya sendiri melalui fasa kehidupan yang sangat mencabar. Contohnya, kalau ada sedikit beras, mak saya tak boleh buat nasi yang biasa sebab tak cukup untuk nak makan dengan ramai bilangan keluarga. Jadi dia kena ambil sedikit beras tu, dia campur dengan air, dia jadikan bubur. Dia panggil nasi bubur. Bila nasi bubur semua boleh rasa. Dan kalau boleh makan nasi biasa pun lauk jarang ada. Biasa ada budu, ada ikan kering, itu kira paling istimewa lah. Jadi kemiskinan menjadikan saya sentiasa berfikir bagaimana saya nak bangkit untuk mengubah sebuah kehidupan. Jadi satunya saya terinspirasi dengan kemiskinan. Yang kedua, saya tertarik melihat setengah orang kaya yang bila dia kaya dia berbakti. Contohnya Tan Sri Syed Mokhtar Al-Bukhari. Daripada dia miskin dia jadi kaya, dia bantu semua orang susah daripada awal sampai sekarang. Jadi kemiskinan dan kekayaan itu adalah inspirasi. Ada dua aspek yang boleh dilihat. Satu nak keluar, satu lagi nak jadi macam orang ni. Nak jadi macam orang ni. Bagusnya. Okey, kita dah tahu kisah bagaimana dengan kemiskinan yang dilalui oleh keluarga Encik Muhammad Azlan sendiri. Tapi bila sekarang ini, bila dah alhamdulillah bergelar jutawan, perubahan yang dibawa ke keluarga, apa ahli keluarga tu cakap? Bila mungkin sebelum ni makan nasi air, sekarang dah perbezaan je, makan makanan yang lebih sedap, alhamdulillah yang boleh dikongsi bersama. Masa tu reaksi mereka bagaimana? Okey, saya akui pada awalnya macam ada sedikit kejutan daripada bawah, lepas tu Allah angkat ke atas sikit. Okey. Tapi saya cepat-cepat berpesan dan bermuhasabah dengan diri saya dan keluarga. Kita bagi tahu dulu sewaktu kita miskin, kita mesti bersabar. Tapi bila dah senang sikit, kita mesti jadi orang yang bersyukur. Tak boleh ketika kita miskin, kita bersabar. Ketika kita senang, kita lupa diri. Dan kesenangan atau kekayaan bukan aset untuk kita hidup mewah, berfoya-foya. Okay? Kita mesti jadi orang yang bersyukur. Bersyukur maksudnya hidup dengan berbakti. Jadi saya memilih hidup untuk berbakti. Jadi maksudnya kesenangan ataupun sedikit kekayaan misalnya tidak mampu mengalihkan tumpuan kita untuk hidup pada laluan yang tak sepatutnya. Adakah itu satu yang juga menjadi cabaran sebab setengah orang bila dah nampak harta tu dah semakin lama semakin banyak terkumpul, boleh merasai nikmat kemewahan tu, nak berbakti tu menjadi cabaran ataupun sebab daripada awal dah tanam itu dapat je kena bagi atau macam mana? Siapa sekalipun, selagi kita bernama manusia, daripada kita duduk di lembah yang paling bawah, tiba-tiba bila kita naik ke puncak yang agak tinggi, cabaran tetap ada, siapa sekalipun. Tapi kita kena berfikir, bermuhasabah bahawasanya Allah tidak jadikan sesuatu kesenangan itu secara percuma ataupun tanpa sebab. Begitu juga dengan kemiskinan. Okey. Ketika Allah menjadikan kita miskin, ketika Allah menguji kita dengan kemiskinan, itu sebenarnya Allah nak suruh kita bangkit untuk membina sebuah kehidupan yang lebih baik. Tetapi ketika Allah anugerahkan kita sedikit kesenangan, itu sebenarnya Allah nak ajarkan kita supaya kita kena sedar dalam harta kita ada hak orang lain, ada milik orang lain. Cuma kita ni mungkin hanya jadi watak yang sekadar melunasi keperluan insan-insan di sekeliling kita. Bagusnya kesedaran begitu. Betul. Maknanya menganggap apa yang kita ada itu bukanlah sepenuhnya hak kita. Ada bahagian orang lain di situ. Mestinya. Bila kita mendengarkan kisah Encik Muhammad Azlan sendiri dari mengutip sampah sehingga ke bidang hartanah ni, kita tertanya bagaimana dengan perjalanan itu? Sebab jauh bidangnya, kan? Sangat obvious lah, jauh bidangnya, dan bidang hartanah ni memang adalah kepakaran Encik Muhammad Azlan sendiri atau bagaimana? Saya tak ada langsung ilmu dan pengetahuan pada awalnya dalam bidang hartanah. Tak ada langsung. Cuma saya ada satu peristiwa yang menjadi titik perubahan saya. Selepas SPM, saya tak ada kerja. Tapi kehidupan memerlukan, kehidupan perlu diteruskan. Adik-adik perlu saya tanggung untuk bantu mak ayah saya.
Jadi bila tak ada kerja apa semua pada waktu tu, saya kerja kutip sampah. Dekat kem TUDM, kem askar dekat Gong Kedak. Okey. Waktu tu kalau ada makanan-makanan yang terbuang tapi masih elok, ayam ke ikan ke, saya pergi ambil dalam tong sampah yang dia nak buang tu. Saya bawa balik rumah untuk kami jadikan sebagai menu hidangan kami. Okey. Lepas saya bekerja tu, tiba-tiba ada sedikit konflik lah dengan kemiskinan semua kan. Jadi saya pun ambil langkah berundur seketika. Saya keluar daripada rumah. Saya minta izin dengan mak saya, saya keluar daripada rumah. Saya keluar tu dah saya berbekalkan RM30. Okey. Kalau saya negatif, waktu saya keluar tu saya dah jadi rosak. Saya boleh bersosial ke apa yang macam yang puan kata tadi. Tapi saya memilih untuk jadikan titik itu sebagai permulaan. Jadi saya ditakdirkan Allah, saya dengan RM30 itulah saya pergi cari beberapa orang tertentu. Saya minta untuk nak bekerja dalam bidang harta tanah dengan dia. Jadi dia suruh saya jadi ejen. Okay? Bila saya jadi ejen, alhamdulillah hari yang pertama saya dapat dalam 4,000 komisen. Awalnya dia nak bagi saya gaji tapi saya tak nak gaji. Saya beritahu kalau tuan bagi saya gaji, tuan telah membunuh semangat saya. Saya akan rasa selesa. So saya tak nak gaji yang menjadikan saya selesa, tapi saya nak satu benda yang mencabar saya. Kalau saya buat, kalau saya boleh jual, saya dapat. Kalau tak boleh jual, tak boleh. Di sinilah saya nak tekankan kepada semua konsep keberkatan dan the amazing of sedekah. Okey. Jadi bila saya dapat sikit tu rezeki pada hari yang pertama, saya guna yang 4,000 tu saya guna 2,000 je untuk saya. 2,000 lagi saya bersedekah. Selepas tu alhamdulillah Allah tambah lagi. Dan selepas itu bertambah-tambah dah. Ya. Separuh daripada itu bersedekah. Itulah dia. Baik, itulah dia daripada RM30 kepada sesuatu yang di luar daripada apa yang difikirkan, tapi itu tidak mustahil untuk dilakukan ya. Betul. Segala cerita itu dikongsikan dalam buku ni ya. Encik Azlan, Rahsia Pengutip Sampah Jadi Jutawan, dan anda boleh baca lebih lanjut cerita ni, cerita Encik Azlan ni melalui buku ini yang akan dipasarkan bila? Bermula minggu depan. Oleh syarikat penerbit lah. Ya, maknanya tidak ada alasan untuk kita keluar daripada kepung kemiskinan. Betul. Ya. Okey, terima kasih banyak. Kita ucapkan sekali lagi kepada Encik Muhammad Azlan bin Abdullah yang telah pun berkongsi kisah dan memberi inspirasi. InsyaAllah kisah ini dijadikan iktibar pada kita. Kepada semua lah ya. Kepada semua. Bila kita dengar semangat ni, semangat untuk bersedekah tu sebenarnya. Kan, InsyaAllah kita terus istiqamah dengan keadaan ini.